kepada kita semua untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ilmu sebelum daripada kita sama-sama menunaikan solat fardu isyak secara berjemaah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan. Pada perbahasan pada malam ini iaitulah sifat wujud pada halaman muka surat 10 bagi kitab Jami'. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, katanya bahasan sifat wujud. Ini kita masuk pada perbahasan sifat-sifat Allah, yang mana pada pertemuan kita yang lalu pengarang kita telah memberitahu kepada kita wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib kepada kita semua yang mana pengarang kita telah memberitahu kepada kita pada pertemuan kita yang lalu, maknanya wajib atas kita tiap-tiap mukallaf ni wajib untuk kita kenal Allah. Maka kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ni dengan makna kita kenal sifat-sifat bagi dia. Tu panggil kenal Allah, kenal sifat-sifat dia. Maka tiap-tiap sifat yang menunjuk atas kesempurnaan, semuanya ialah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan sifat tu menunjuk atas maknanya kesempurnaan, maka itulah sifat Allah. Itu secara ijmal. Adapun secara tafsir, secara satu-satunya wajib atas kita ni untuk kenal sifat Allah, maka atas jalan tafsir, atas jalan hurai satu-satunya berlaku khilaf di kalangan ulama. Kata setengahnya wajib kita tahu 13 sifat. Ini merupakan pandangan yang kuat, iaitulah pandangan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Wajib kita tahu 13 sifat. Dan pandangan yang seterusnya iaitulah pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitulah 20 sifat. 20 wajib kita tahu. Lalu tu pandangan Imam Abu Mansur Maturidi 20 ni, ni pandangan yang kuat. Pandangan yang dhaif, pandangan yang tidak kuat, tapi dia masyhur. 20 sifat ni pandangan yang masyhur, disebut-sebut suhu, bahkan kita panggil sifat 20, tak panggil sifat 13. Kerana apa tak panggil sifat 13? Walah hak itulah maknanya, hak kuatnya mengikut pandangan dalil-dalilnya. Tapi hak masyhur hak disebutnya 20 kerana 20 ni ialah yang masyhur, disebut-sebut. Jadi kita sinonim dah. Maknanya sebut dengan sifat 20. Lalu tu dalam 20 sifat ataupun 13 sifat tu, bahasan hak pertamanya hak kita nak mengaji, hak kita nak bahas pada malam ni iaitulah sifat wujud. Ni sifat hak mula-mula sekali kita nak bahas. Kerana apa bahas sifat wujud dulu? Ni pun ada perbincangan ulama juga.
Kerana apa tak sebut hak lain-lain dulu, sifat wujud dulu didahuluinya. Ni dia panggil bolehkah maknanya kita nak tahu maknanya dia tu kuasa, dia tu maha melihat. Kalau tidak terlebih dahulu kita tahu dia tu ada ke tak ada. Kerana itulah maknanya dibahas sifat wujud dulu. Misal kita nak kata si Zaid tu mandul. Si Zaid itu maknanya dia tu mandu. Bolehkah kita nak bahas dia tu mandu jika dia tu terlebih dahulu kita tak tahu dia tu ada ataupun tak ada? Tentu kena tahu dulu Zaid tu ada ke tak ada dia tu. Nak pergi pada sifat lain tu di dia tu, kena tahu ada terlebih dahulu, ada ke tak ada terlebih dahulu, barulah dibahaskan maknanya sifat-sifat yang lain. Maka ni pun sama, cara turutan ulama tu dibahasnya hak mula-mula wujud ni, kerana hak inilah asas ilahiyah, asas bagi sifat-sifat yang lain. Maknanya manakala tahu dia tu ada, baru pergi kepada sifat-sifat hak lain-lain lagi. Maka itulah, kerana itulah ulama-ulama membahaskan sifat wujud terlebih dahulu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahasan sifat wujud iaitu bahasan tentang sifat wujud ni wajib syara' di atas kita, yakni kita mukallaf ni. Wajib pada syara' di atas kita, wajib apa? Wajib i'tiqad di hati kita. I'tiqad apa di hati kita ni? Akan bahawasanya Tuhan itu tentu dan sungguh dan sengot adanya ada Allah, bukan tak ada. Itu wajib atas kita. Bila sebut wajib pada syarak atas kita, maka wajib-wajib ni dengan maknanya perkara yang kalau kita buat dia dapat pahala, manakala kita tinggal dia dijanji seksa. Berhubung dalam masalah bab ni, maknanya kalau kita tak tahu, maka kita berdosalah. Bahkan kalau tak i'tiqad, tak yakin, maknanya orang tadi tidak ada iman. Ini wajib. Wajib pada syarak, tekanan syarak ke atas kita mukallaf ni. Siapa mukallaf? Orang yang telah akil balik. Wajib atas dia, orang yang cukup umur ni, kena i'tiqad. Wajib kita kena berpegang di hati kita. Wajib kita kena i'tiqad, berpegang. Tak dinamakan i'tiqad, tak dinamakan pegangan hati kalau tak yakin. Mesti kena yakin. Itu i'tiqad. Tak nama benda tu i'tiqad kalau tidak yakin. Nak nama benda tu i'tiqad, pegangan hati, mesti daripada keyakinan. Maka yakin-yakin ni apa yakin? Yakin-yakin ni ialah ma la yahtamilu didduhu. Perkara yang mana perkara tersebut tu tak ada dah ihtimal balik sebelah. Tak ada dah kita nak buat andai pada sebelah yang lain, tak ada. Itu panggil yakin. Maknanya kalau nisbah ada Allah, nak nama kita i'tiqad Allah tu ada dengan maknanya yakin Allah Ta'ala ada tu, balik tak ada Allah, tak ada langsung di hati kita. Allah hanya ada 100% yakin Allah ada. Itu panggil i'tiqad. Itu panggil yakin. Maknanya lawan bagi yakin, zan. Zan maknanya idrakut tarafaini ala rajih. Itu panggil zan. Apa zan? Kita mendapat di atas dua keyakinan. Kerana sekarang kita duk bahas bab keyakinan.
Di atas dua pegangan, dua keputusan, tapi dia lebih banyak. Dia lebih kuat. Itu dia panggil zan. Maknanya dalam hati kita tu, Allah ada. Ada Allah Ta'ala tu kalau ikut peratusannya, 90%. 80%. 99%. Allah ada. Itu pegangan kita ada. Apa ni hak kita duduk dalam hati kita tadi dengan makna zan tadi 90%. Allah ada. Tapi 10% lagi dalam hati kita tu mari juga. Boleh jadi juga tak ada. Tak nama i'tiqad gitu. Tak nama yakin begitu. Tak luluh lagi dalam bab mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nak nama i'tiqad mesti kena yakin 100%. Kalau zan 90% Allah ada, hak ni tak terima lagi dalam masalah akidah. Tak luluh lagi iman dia tadi. Apatah lagi kalau syak. Syak maknanya idrakut tarafaini ala thawab, bersamaan. Maknanya 50 seri. Sama berat. Balik Allah ada 50%. 50% lagi balik tak ada Allah. Hak ni apatah lagi maknanya kalau syak. Lebih-lebih lagi hak bawah laginya, iaitulah waham. 10% je. Maknanya Allah ada. 40% sahaja Allah ada. 60% lagi Allah tak ada ni. Tuhan tak ada ni. Tu panggil waham. Tu tak kira di awal-awal lagi. Zan pun tak kira dah. Apatah lagi syak dan juga waham. Nak nama i'tiqad, pegangan hati, mesti kena yakin. Baru luluh, baru sah iman kita. Ini dalam masalah akidah. Wajib atas kita, maknanya i'tiqad di hati kita. Wajib i'tiqad tu akan bahawasanya Tuhan itu tentu dan sungguh dan sengoti. Tu tentu, sungguh, sengoti. Hak tulah dah tu. Maknanya sungguh, tentu, sengoti adanya ada Allah. Wajib kita kena i'tiqad gitu. Yakin dalam hati kita, tentu sungguh, sengoti sungguh, ia sungguh ada Allah. Wajib kita kena i'tiqad ada Allah Ta'ala ni tentu sungguh ataupun sengoti sungguh. Kita kena hukum ada Allah. Ada tu panggil sifat wajib. Nak hukum macam mana ada Allah Ta'ala ni? Yang mana ada Allah tu sifat wajib bagi Allah. Ada tu. Hukum di hati kitanya, i'tiqad dengan katanya, tentu sungguh. Itu dia panggil dalam istilah ilmu usuluddin, wujubul wajib. Hukum wujud tu. Wujud tu hukum. Hukum terhadap sifatnya ada tu. Ada tu panggil sifat wajib bagi Allah. Nak hukum macam mana sifat ada di Allah ni? Hukum dengan kata tentu sungguh. Hukum dengan kata ia sungguh, sengoti sungguh. Tu panggil hukum. Tentu, sengoti, ia sungguh tu panggil hukum. Ada panggil sifat wajib bagi Allah. Hukum dengan wujud. Tu wajib kita i'tiqad di hati kita. Tuhan itu tentu sungguh sengoti ada dia. Dah sengoti ada, tentu ada, sungguh ada. Bukan tak ada. Bukan tak ada tu nama dia. Dia panggil lazim bagi ada. Dah Allah tu ada. Tuhan tu tentu ada. Bukan tak ada. Bukan tak ada tu dia panggil lazim bagi ada. Ataupun dinamakan juga istihalatul mustahil. Tak ada tu sifat mustahil. Nak hukum macam mana? Tak ada Allah. Hukum dengan kata istihalah. Apa istihalah? Bukan Allah tu tak ada. Tak ada sifat. Tak ada tu, tiada tu ialah sifat. Sifat apa? Sifat mustahil.
Sifat mustahil tak ada tu. Nak hukum macam mana tak ada di Allah Ta'ala ni? Yang mana tak ada ni sifat mustahil. Nak hukum macam mana tak ada? Hukum dengan kata bukan. Bukan Allah Ta'ala tak ada. Itulah dalam istilah ilmu dia panggil istihalatul mustahil. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran cerita seumpama dengan begini. Contoh, ayat Allah Ta'ala kata wa tawakkalu 'alal hayyi allazi la yamut. Bertawakallah, berserahlah kepada yang hidup, iaitu Allah yang hidup. Itu sifat Allah tu, Hayyu, Allah yang hidup. Lepas Allah Ta'ala kata dia tu Al-Hayyi allazi la yamut. Tengok, allazi la yamut tu lazim dah. Kalau tak sebut hak tu pun kalau kira-kira faham dah. Allazi la yamut, yakni dia yang hidup tadi tak mati. Bila sebut hidup, faham dah, reti dah kita, tak mati tapi sebut lagi. Itu kaedah. Maka Al-Quran maknanya kitab kita pun tiru sebagaimana Al-Quran tadi. Allah Ta'ala ada, tentu ada. Dia bukan tak ada. Sebagaimana Al-Quran tadi sebut wa tawakkalu 'alal hayyi allazi la yamut. Berserahlah kepada Allah yang maha hidup, yang mana dia tu tak mati. Lain lagi, wahdahu la syarikalah kita sebut. Allah tu yang esa, la syarikalah, tak ada sekutu. Kerana apa sebut dua tu? Kerana apa disebut juga tu dua tadi tu? Ni sama dah ni. Maknanya wahdahu satu, la syarikalah masuk dalam kata satu tu dah. Bila kata satu tidak sekutu dah. Tapi disebut juga. Ni pun sama. Allah ada, bukan tak ada. Bukan tak ada tu dia panggil lazim bagi ada. Gitu. Wajib kita iktikad di hati kitanya bahawasanya Tuhan tu tentu sungguh sengerti ada dia, bukan tak ada. Wajib iktikad gitu. Lalu tu dah kita iktikad Allah ada, Tuhan tu ada, kita pun ada juga. Kita ada, langit bumi ada, ayam itik ada, kambing kerbau rimau ada. Allah ada. Apa beza ada kita dengan ada Allah? Apa beza ada makhluk ni dengan ada Allah? Kita pun bersifat dengan ada, Allah bersifat dengan ada. Ada Allah, ada yang zati. Wujudullah wujudun zatiyun. Itu panggil ada Allah. Ada Allah ialah ada hak pesing dia tu ada. Itu panggil ada Allah. Itu makna ada Allah. Makna ada Allah ialah ada dia, jenis dia tu pesing ada. Jenis dia tu pesing ada. Adapun ada kita, wujuduna, wujud kita makhluk ni, wujudun aradiyun nama dia. Ataupun wujud kita ni wujudun majaziyun. Ada kita ni ada yang baru kedatangan saja ada. Ada kita ni dulu tak ada, baru je ada. Baru mari ada kita tu panggil wujud aradi. Ada aridi dia panggil, baru datang saja sifat ada tu. Bila? Manakala Allah menjadikan kita, manakala Allah menjadikan langit, manakala Allah menjadikan bumi, baru ada saja tu. Itu panggil wujud kita. Ada kita bersifat dengan ada juga, tapi tak sama dengan ada Allah. Ada pun ada Allah, ada sengerti. Wujud zatiyun. Ada Allah, ada pesing dia tu ada. Dengan makna tak ada yang menjadikan Allah, pesing dia tu ada. Dan dia pula tak bertemu hak lagi akan datang dengan tak ada. Ada pun ada kita, dulu tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ikutlah semua hak selain daripada Allah, sifat-sifat Allah. Langit, bumi, ayam, itik kita, semua ni. Dulu tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ada kita.
Allah menjadikan kita. Ada. Tak ada pula selagi akan datang. Tu ada kita. Maknanya ada kita ni dikapit ataupun dihimpit oleh dua ketiadaan. Ketiadaan sebelum, ketiadaan yang akan datang. Itu ada kita. Dihimpit oleh dua ketiadaan. Adapun ada Allah Ta'ala tak bertemu dengan kedua ketiadaan tersebut. Ada Allah Ta'ala. Itu panggil ada yang zati. Adapun wujud ada kita, ada juga kita ni. Bersifat dengan ada juga kita ni. Tapi ada kita ni ada yang aridi ataupun ada yang majazi. Kerana kita dihimpit oleh dua ketiadaan, yang sebelum dan yang akan datang. Allah ada dia zati, ada dia sungguh, ada dia senguti, ada pesing dia tu jenis ada. Tak didahului oleh tak ada sebelum, dan tidak akan bertemu dengan tidak ada yang akan datang. Itu makna ada Allah. Itu wajib kita iktikad dalam hati kita, sungguh senguti ada Allah, bukan tak ada dia tu. Beginilah kata hak wajib kita iktikad, Tuhan tu sungguh ada dia tu, bukan tak ada. Beginilah maksud daripada perkataan ulama usuluddin. Hak ulama duk kata dalam kitab-kitab mereka tu, apa hak dia tulis dalam kitab-kitab mereka tu? Wujud artinya ada. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama bahasan sifat 20 begitu. Wujud artinya ada. Apa? Yakni ada Allah Ta'ala. Lawan bagi wujud tu tiada hingga akhir. Maksud apa hak ulama kata begitu tu? Wujud artinya ada dengan makna ada Allah Ta'ala. Hak lawan dianya iaitulah tak ada. Hak tadi, hak kita dah bahas tadi. Iaitulah wajib kita iktikad dalam hati kita, Allah tu tentu sungguh ada. Dia bukan tak ada. Ada Allah dengan makna macam mana? Ada dia tu ada yang zati. Bukan maknanya ya ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada Allah Ta'ala tu pula tidak akan binasa. Itu makna wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita iktikad gitu. Wajib iktikad. Yakin dalam hati kita. Habis itu. Maka percaman kita. Percaman ni bahasa lurah bercakap lah. Cam demo cam mana ni? Dia ni begini. Cam dia panggil. Ini percaman, maknanya tanda ataupun alamat ataupun dalil, atau panggil percaman. Maka percaman kita, tanda ataupun alamat, dalil yang menunjukkan, atau panggil percaman. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu, ni gi kepada dalil pula. Mana dalil kata Allah tu ada, dia tu bukan tak ada? Hak kita iktikad dalam hati kita, Allah tu senguti ada, tentu ada dia, bukan tak ada dia. Mana dalil? Ni nak cerita dalil. Dalil apa ni? Dalil akli. Dalil hak kita fikir dengan akal, hak nak menunjukkan Tuhan tu mesti kena ada. Dia tu bukan tak ada. Mana dalil dia? Kalau dalil Quran hadis banyak. Allah Ta'ala duk cerita dia tu ada. Hadis Nabi SAW umpamanya, di mana Abu Musa Al-Ash'ari beserta dengan sekumpulan mereka itu daripada Yaman bertemu dengan Rasulullah SAW, tanya soalan tentang akidah. Apakah yang awal-awal sekali yang dijadikan oleh Allah? Lalu tu kata Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Itu dalil daripada hadis Nabi, menunjukkan sifat wujud. Yang mana Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda kepada puak-puak daripada Yaman hak tanya tentang tauhid. Nabi jawab, kana Allah.
Kana dengan makna wujudallah. Kana tam dia panggil. Ada Allah Ta'ala walam yakun syai'un ghairuh. Ada Allah Ta'ala tu, tak ada sesuatu berserta dengan Allah. Allah ada dah. Tu panggil wujud tu. Tu keluar sifat wujud tu. Allah ada, benda-benda lain tak ada lagi. Allah ada dah. Tu panggil wujud yang zati. Tak ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Allah ada. Tu panggil wujud yang zati. Tu dalil dia. Tu hak daripada Quran dan juga hadis. Tu daripada hadis. Ada pun hak ni hak dalil yang menunjuk Tuhan tu mesti ada, hak kita guna dengan akal pula. Mana dalil akal dia bagi? Nak belajar dalil akli pula. Dalil hak bahasa fikir dengan akal. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu, tanda alamat dalil kata yang menunjukkan Tuhan tu ada, ialah kerana telah kita yakin. Kita yakin apa? Bahawasanya alam ini baru. Dalil hak menunjukkan Tuhan tu ada ialah kita yakin dah. Alam ni dia tu baru. Alam ni apa alam? Takrif alam. Alam ialah mawjudun ma siwallah wa sifatullah. Tu panggil alam. Alam ni, alam ialah tiap-tiap benda hak ada, hak lain daripada Allah, hak lain daripada sifat-sifat Allah. Tu panggil alam. Tu alam. Alam pun panggil, makhluk pun panggil, mungkin pun panggil, jaiz pun panggil. Pak perkataan tu, pak lafaz tersebut, alam, makhluk, apa lagi, mungkin, jaiz, benda sama saja. Tuan sama saja. Nama saja berbeza-beza. Bila kita mengaji dalam ilmu akidah, dalil ada Allah makhluk ini, dalil ada Allah alam ini. Tadi kata alam, dalil ada Allah. Tadi kata makhluk, dalil ada Allah. Apa beza makhluk dengan alam? Sebelum kita pergi ke situ, perlu kita ketahui alam, makhluk, mungkin, jaiz, benda sama. Apa benda sama? Benda yang lain daripada Allah dan sifat-sifat Allah. Kita ni lah. Langit bumi panggil alam, langit bumi panggil makhluk, langit bumi panggil mungkin, langit bumi juga panggil benda jaiz. Kita semua ni panggil alam, kita semua ni panggil makhluk, kita semua ni panggil mungkin, kita semua ni panggil jaiz, benda jaiz. Sama saja. Cuma iktibar dia lain-lain. Tu je beza dia. Benda sama je. Sebut alam, makhluk, mungkin, jaiz, kena kepada kita-kita semua ni. Langit, bumi, ayam, itik, lembu, kerbau, tumbuh-tumbuhan, semua hak lain daripada Allah dan sifat-sifat dia. Kena pada kita lah. Alam, makhluk, jaiz, mungkin. Cuma beza pada iktibar. Iktibar kata kita ni alam, iktibar di kita ni ialah menjadi dalil ada Allah. Disebut kita ni alam sebagai satu alamat yang menunjuk adanya yang menjadi. Sebab tu panggil alam kita ni. Panggil kita ni juga makhluk. Kerana apa dipanggil kita ni makhluk? Kerana iktibar kita ni kena jadi oleh Allah Ta'ala. Dijadikan oleh Allah. Nama kita makhluk. Gitu. Dinamakan kita ni juga mungkin ataupun benda jaiz. Kerana kita ni waktu kita tiada, kita tu sama berat. Balik ada dengan tiada. Boleh jadi ada kita, boleh jadi tidak ada kita. Oh, nama kita ketika tu nama mungkin ataupun jaiz. Atau iktibar lain-lain. Makna sama je.
Sebut 4 lafaz tadi, alam, makhluk, jaiz, mungkin, kena kepada kita-kita ni lah. Langit, bumi dan segala-galanya hak lain daripada Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi, dalil alamat tanda ada Tuhan ni ialah kerana telah kita yakin dah bahawasanya alam ini baru. Baru tu apa baru pula? Tadi alam. Alam maknanya hak selain daripada Allah kita ni lah, langit, bumi dan segala-galanya. Jadi alam ni kita semua ni ialah baru. Baru di sini bukan baru lawan buruk. Oh, kain ni buruk ni, kain ni baru ni. Bukan baru tu. Baru di sini hadisun. Maknanya tiap-tiap hak ada permulaan. Itu panggil baru. Baharu di sini dengan maknanya benda ada hak ada mula. Itu panggil baru. Baru-baru ni benda ada yang ada permulaan. Dengan maknanya dulu dia tak ada benda tu. Tak ada. Ada. Itu panggil baru. Baru-baru ni tiap-tiap benda hak ada dulu tak ada. Ataupun tiap-tiap benda hak ada permulaan. Itu namanya baru. Maka kita yakin dah makhluk ni, alam ini, langit, bumi, kita semua, tumbuh-tumbuhan, tak kira lah, semua tu ialah baru. Apa baru? Ada mula. Dengan maknanya dulu tak ada kita-kita semua ni. Dah begitu. Manakala kita yakin alam ini baru, alam-alam ni baru, semua-semua kita langit, bumi, air, itik, tumbuh-tumbuhan, segala-gala ni ialah baru, ada permulaan, dulu tak ada, maka tetaplah tidak sah, maka tetaplah tak terima. Dah manakala kita yakin dah semua ni ada mula, dulu tak ada, semua ni lain daripada Allah, lain daripada sifat, semua sekali ada dia, ada mula, dengan makna dulu tak ada, maka tetaplah tidak sah pada fikiran akal kata alam ini ada sendirinya, sendiri alam. Maka kita tak boleh nak terima pada fikiran akal kita, nak kata kita ni maknanya ada dengan sendiri. Langit ada sendiri, bumi ada sendiri, kita ada sendiri, dengan tidak ada yang menjadi, akal kita tak boleh nak terima. Kerana apa begitu? Kerana kita yakin dah tadi, maknanya semua ni yang dikatakan alam, maknanya kena pada diri kita, kena kepada langit, bumi, air, itik ni dulu tak ada. Akal kita tak boleh nak terima. Ada dia tu dengan sendiri ada. Dengan tidak ada yang menjadi, akal kita tak boleh nak terima. Kerana apa akal kita tak boleh nak terima? Langit, bumi, kita semua ni ada dengan secara automatik, tak ada orang yang buat kita. Elak dia. Kerana sebelum timbul itu, sebelum muncul itu, timbul dengan makna muncul ataupun dengan bahasa lainnya, sebelum ada alam itu, gitu. Kita tak boleh nak terima kata alam ni ada dengan sendiri, kerana sebelum ada alam itu, sebelum munculnya kita semua ni, ialah dikatakan kita semua ni dimaksudkan dengan alam ni, dikatakan kita pada ketika tu sama berat, hala timbul, hala muncul, hala ada dan tidak, yakni tidak timbul, tidak muncul. Ini kaum muktamad. Kita ni dulu tak ada. Dah kita ni dulu tak ada. Bukan kita manusia sajalah. Semua ni lain daripada Allah, langit, bumi. Jadi kita dulu tak ada. Dah kita dulu tak ada, ketika kita tak ada tu, jangan tilik sekarang kita ada. Tilik waktu kita tak ada ni, langit bumi tak ada. Ketika tu, ketika langit bumi tak ada, kita tak ada, ketika tu duduk sama berat. Kita tak ada lagi, langit bumi tak ada lagi, ketika tu sama berat. Sama berat apa? Sama berat nak ada,
Sama berat, nak kekal tak ada. Itu sama berat. Contoh lain, anak kita. Anak kita ni, kita menikah, kita berkahwin. Bila kita berkahwin, selagi akan dapat anak lah atas jalan adatnya. Kebiasaannya, galiknya. Tak ada lagi anak pertama kita ni. Anak pertama di kita tu, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada tu, duduk sama berat. Itu tu kaum muktamad. Bahkan kata dia, hak ni nak ikut pendapat yang dhaif pula. Bahkan kata pendapat hak dhaif, hak tidak kuat, berat ia alam ni. Sebelah tak timbul. Kerana apa? Kerana ia berat sebelah tak timbul tu, ialah asal. Hak ni asal. Hak ni asal. Azan dulu lah. Tapi kalau kira-kira SOP tu kena berhenti dah dulu. Kena berhenti dah tau. Sikit lagi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim.
Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada dalil, yakni dalil akal yang menunjukkan Allah Taala ada ni ialah alam ni lah. Kita semua ni lah. Langit bumi ni lah. Tumbuh-tumbuhan, gajah, rimau dan sebagainya, inilah dalil adanya yang menjadi, iaitu Allah. Kerana apa? Kerana alam kita semua ni dulu tak ada. Kita ni dikatakan benda baru. Hadis kita semua ni ialah benda baru, dengan maknanya ada kita dulu tak ada. Dah kita ada, kita ni dulu tak ada. Maknanya kita dulu tu tak ada. Waktu kita tak ada ni, ketika tu kita tu sama berat. Waktu kita tak ada, kita tu sama berat. Nak ada boleh, nak kekal dalam tak ada pun boleh. Langit bumi sama. Ketika dia tak ada tu, duduk sama berat. Mana berat sebelah ada, sama berat dengan makna sebelah ada boleh jadi. Duk kekal dengan tak ada langit bumi boleh jadi. Ataupun bandingan mudah laginya, anak bagi kita. Manakala kita berkahwin, kita menikah, anak bagi kita tu tak ada lagi. Anak kita tu, anak kita ni duduk sama berat. Sama berat apa? Sama berat boleh jadi ada anak pertama kita ni. Boleh jadi duduk kekal tak ada. Kita dengan bini kita mu tengok aku tengok mu, duduk begitu boleh jadi juga. Itu sama berat. Itu mengikut qaul yang kuat, kita ni sama berat. Waktu kita tak ada. Bahkan kata dia hak ni qaul dhaif. Berat ia alam ni. Kita semua ni berat sebelah tak timbul. Kita ni kerana apa? Kerana ia alam ataupun kerana ia kata tak berat sebelah tak timbul ni, kerana hak ni ialah asal. Tak ada tu ialah asal. Anak kita hak pertama tu, mana kalau kita berkahwin, anak kita yang pertama tu tak ada lagi. Hak ni lah asal, tak ada. Maknanya berat sebelah tak ada kita ni. Berat sebelah tak ada. Kalaulah dengan neraca, balik tak ada tu berat sebenarnya. Kau dhaif. Kau hak muktamad sama berat. Kita ni langit bumi ni, waktu tidak wujud, waktu tidak ada lagi, duduk sama berat, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Anak kita tadi ni, anak kita yang pertama, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi kau yang dhaif kata berat sebelah tak ada nah kita ni, anak-anak kita ni, kerana asalnya kita tak ada. Dah begitu. Lalu tu, dia nak bahas. Lalu tu, maka dengan hal sebegitu pun, dengan kita duk berat sebelah tak ada ni, alam-alam semua ni, langit bumi ni, kalau kira-kira duk sebelah, berat sebelah tak timbul ni, sebelah tak ada ni, tiba-tiba dengan hal begitu, sebegitu pun, timbul ia alam ini, tiba-tibanya jadi ada. Anak kita tadi tiba-tiba jadi ada. Anak pertama sukalah kitanya. Asal tak ada, boleh jadi ada anak kita, boleh jadi tak ada anak kita. Langit bumi kita semua sebelum ada kita begitu, seperti anak kita hak tak ada lagi ni. Duduk dalam sama berat, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tiba-tiba timbul ada. Jadi ada. Ada yang menjadikan, tiba-tiba jadi ada yang memberatkan. Maka ketika itu tetaplah, yakni sudah pastilah dengan ada, yakni dengan mesti ada yang mengadakan. Akal kita fikir, mesti ada yang menjadi. Maknanya dulu tak ada, tiba-tiba muncul ada. Mesti ada ni yang menjadikan. Kalau neraca tadi, hak asalnya berat sebelah, tiba-tiba jadi sengit sebelah pula. Hak asalnya sama berat, tiba-tiba jadi sengit sebelah. Ada sesuatu atas tu. Kalau tak ada, boleh lari, boleh jadi jin, boleh jadi atu. Kalau tak ada, ni ada yang memberatkan. Mesti ada yang sesuatu di atas tersebut. Kerana itu jadi berat. Ni pun samalah.
Langit bumi semua sekali lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tak ada, tiba-tiba muncul ada, tiba-tiba jadi ada. Akal kita fikir mesti sudah pasti ada yang menjadikan, ada yang mengadakan, ada yang menimbulkan. Akal kita fikir mesti begitu. Akal yang waras, hak tak gila, maknanya mesti kena fikir gitu. Mesti akan nampak begitu. Tak lari dah. Kaedah begitu dah. Tiap-tiap benda dulu tak ada, tiba-tiba ada, mesti ada yang menjadikan. Akal kita nampak begitu. Dah tu, siapa yang menjadikan? Akal kita fikir setakat tu ya. Setakat mesti ada hak buat. Setakat mesti ada yang menjadi. Kerana asal kita tak ada, tiba-tibanya jadi ada kita. Mesti ada yang menjadi. Akal kita fikir begitu ya. Setakat tu je akal kita fikir. Siapa yang menjadikan? Maka itulah Tuhan sekalian alam. Tu keluar natijah, keluar keyakinan Allah yang menjadikan. Hak ni terhenti di atas dalil. Bukan akal lagi dah. Terhenti di atas dalil. Hak menjadikan kita-kita semua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul Lazi khalaqas samawati wal ardh. Tu dalil ayat Quran adalah, hadis Nabi adalah yang menceritakan, Nabi adalah yang beritahu, menyampaikan kepada kita, Tuhan bagi sekalian alam ini hak menjadinya ialah Allah. Cuma akal kita fikir dulunya mesti ada Tuhan yang menjadikan. Takkan buah labu benih dia buat dia. Takkan kita buat kita, buat anak kita. Kalau kita buat anak kita, kata kita buat anak kita, bukan Tuhan buat. Kita sendiri buat anak kita. Kalau kita buat anak kita, nak comel-comel lah. Nak hidung, macam, tak hidung kepek-kepek. Nak rambut kalau bolehnya, hak semak-semak. Rambut kalau bolehnya, tak nak hak kerinting-kerinting. Mesti nak begitu, nak comel-comel. Boleh pilih, nak anak lelaki, jadi anak lelaki. Nak anak perempuan, boleh anak perempuan. Kalau kita, bukan kita. Itu mesti ada yang menjadi. Siapa yang menjadi itu? Al-Quran hak bagi tahu, Nabi hak bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil hak kita fikir dengan akal. Semua ni ialah tanda adanya yang menjadi. Siapa yang menjadi? Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu. Maka apabila kita perhati sekali lagi, rasanya kena setakat tu lah. Tak dan habis juga. InsyaAllah pada minggu ketiga kita kena sambung habis bab ni. Baru kita baca kitab Muniyatul Musalli. Maknanya minggu ketiga nanti 2 biji lah. Bawa 2 biji. Bawa kitab ni, bawa Muniyatul Musalli. Kita baca sikit lagi, baru kita sambung untuk pengajian kitab Muniyatul Musalli, insya-Allah pada minggu yang ketiga hari Isnin. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.